Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera semua. Kita sekarang bersiaran secara langsung dalam webinar perubahan iklim dari perspektif Islam. Saya sebagai MC petang ni mengalukan tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita war-warkan, tolong share apa yang kita ada ni pada semua dalam FB. Kita percaya waktu ni waktu yang paling baik untuk kita bercerita, berkongsi pandangan tentang perubahan iklim. Kita difahamkan hujung minggu ni pun paras air laut akan naik, tidak digalakkan berada di tepi pantai. Jadi hari ini kita ada pakar-pakar yang boleh berbincang, bersembang dengan kita untuk melihat kenapa fenomena ini berlaku dan bagaimana hubungannya dengan Islam dari sudut perubahan iklim. Dan sebenarnya daripada 31 hari bulan ini, sekarang ni di Glasgow telah berkumpul lebih 25,000 orang berbincang dalam COP26, Conference of Parties yang ke-26, yang membincangkan tentang bagaimana menangani perubahan iklim dan juga kerjasama antara semua negara untuk memastikan bahawa kita akan mengurangkan pelepasan karbon sehingga 1.5 darjah Celsius above pre-industrial level pada tahun 2100. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita sangat bertuah sebab bersama dengan kita adalah tokoh-tokoh hebat yang akan berbincang bagaimana menangani perubahan iklim berasaskan pandangan Islam. Dan specifically kita akan membincangkan kupasan buku 40 hadis pelastarian alam sekitar. Buku ini adalah buku edisi kedua yang telah disiapkan, ditulis oleh Datuk Sri Zaini Ujang dan juga Profesor Zulkifli Yusof. Hari ini saya tak nak cakap panjang sebab kita ada moderator kita yang hebat sebenarnya bersama-sama kita, Ustaz Zarifi Daud. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Cik Khair sihatnya? Alhamdulillah. Saya ni Cik Khair ni. Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud ni tak payah saya perkenalkan, tapi Datuk Sri Zaini kata saya kena perkenalkan juga. Saya fikir apa pegawai JAKIM, dulu belajar di UC Islam Antarabangsa dalam fiqh dan usul fiqh, Ustaz kemudian juga istimewanya Ustaz ni, Ustaz Zarifi ni dapat sijil pengurusan fatwa dan dakwah daripada Al-Azhar Al-Sharif Kahirah Mesir pada tahun 2010, khusus tajam JPA Ustaz Betul. Tak ramai orang kat Malaysia dapat sijil tu Ustaz Betul kan? Alhamdulillah, ini program JAKIM dan JPA Haji. Alhamdulillah. Saya fikir itu antara kekuatan yang Ustaz ada. Ustaz ni selalu jadi hakim untuk program-program dakwah, selebriti sebagainya. Dan saya baca dalam nota-nota tertentu, kalau Ustaz nak bagi komen tu semua orang tertunggu-tunggu. Biasanya komen-komen Ustaz ni adalah komen-komen yang bernas dan memberi ilmu yang baik. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Zarifi akan menjadi moderator dan akan memperdengarkan semua ahli panel yang ada pada hari ini. Kita ada panel yang hebat-hebat. Jadi tanpa buang masa, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, orang Jawa kata the floor is yours. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Khair Ngadirun, sifu saya ketika kami zaman remaja lagi di Pusat Matrikulasi UIA. Pada waktu itu ketika kami mendaftar masuk di Pusat Matrik UIA PJ tahun 2000, Cik Khair lah antara insan yang banyak membentuk diri kami menjadi insan, menjadi manusia pada hari ini. Jadi terima kasih Cik Khair kerana mengkoordinasi program pada petang ini. Para penonton rahmati Allah, kita seperti yang Cik Khair sebut tadi, kita bersiaran di Facebook rasmi Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, dan petang ini secara santai-santai saja untuk kita mengisi minda kita untuk berfikir sama-sama tema ataupun topik yang Cik Khair sebutkan tadi jelas
kita nak melihat apakah keterkaitan perubahan iklim semasa pada hari ini dengan agama Islam dan pandangan agama Islam bagaimana, dan tentunya kita akan mengupas sekali lagi buku ini, 40 hadis Pelestarian Alam Sekitar edisi yang terbaru yang tentunya sudah pun berada di pasaran. Jadi tebal buku ini, alhamdulillah berkualiti sudut cetakannya dan isinya subhanallah, yang kami nak war-warkan kepada para penonton kami boleh menghubungi pihak UKK KASA ataupun Cik Khair sendiri untuk mendapatkan buku ini, ya, 40 hadis pelestarian alam sekitar. Baik, 3 orang ahli panel yang petang ini akan bersama-sama dengan kita semua. Saya perkenalkan yang pertama Profesor Madya Dr. Nur Jihan binti Jaafar. Selalu kita melihat beliau membentangkan kertas-kertas pengajian, kertas-kertas akademik, menjadi jurumudi ataupun program-program ilmiah. Profesor Madya Dr. Nur Najihan merupakan timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan Dr. Nur Najihan juga merupakan graduan ataupun alumni UIA. Assalamualaikum Dr. Nur Najihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ni samalah dididik dan ditarbiah oleh Cik Khair dulu ni, ya. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Nur Najihan yang memberikan memberi masa pada petang ini. Ahli panel yang kita yang kedua, tidak asing lagi dalam dunia ilmu, dalam dunia dakwah, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof dari Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum Profesor Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Datuk, ya? Sihat, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Datuk baru habis program Datuk, dari mana tadi Datuk? Saya tadi ada sedikit ada mesyuarat berkenaan penentuan calon-calon pilihan raya Melaka. Oh, Masya Allah. Ya betul. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Datuk Doktor Profesor kita walaupun sibuk. Nak mendamaikan berbagai pihak. Oh, Masya Allah. Fungsi sebagai pendamai, alhamdulillah. Terima kasih Profesor Datuk kerana sentiasa memberi masa dengan kami untuk khususnya kita mengupas buku yang hebat ini. Dan tentunya tuan rumah kita petang ini tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, dunia alam sekitar dan air. Yang bahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang merupakan KSU KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Alhamdulillah Datuk Seri, terima kasih Datuk Seri kerana menjemput kami sekali lagi untuk bersama-sama dengan KASA pada petang ini. Alhamdulillah. Baik, para penonton, mari kita mulakan segera perbincangan kita seperti yang dinyatakan oleh Cik Khair tadi. Program kita pada petang ini kita akan bermula sehingga pada jam 5.30 petang. Itu time frame ataupun garis masa kita. Jadi untuk mukadimah ataupun permulaan ini, Datuk Seri saya lihat di Facebook Datuk Seri 30 Oktober, semalam Datuk Seri letakkan juga kenyataan media dari Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, agensi di bawah Datuk Seri, tentang ramalan kejadian fenomena air pasang besar di negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia bermula 4 hingga 7 November. Itu dalam konteks negara, dan kita dalam negara pun telah merasainya sekarang, hujan di sebelah petang dan sebagainya. Dan rupa-rupanya perkara ini juga menjadi agenda yang dibincangkan di peringkat dunia seperti yang Cik Khair sebut tadi, COP26 yang akan bermula pada 1 hingga 13 November. Jadi mungkin permulaan ini Datuk Seri boleh memberikan gambaran kepada para penonton kenapa isu ini bukan setakat dibincang dalam negara, bukan setakat berlaku di Malaysia, tapi turut dibincangkan jadi agenda besar di peringkat dunia. Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Zarifi, kepada ahli panel yang lain, kepada Encik Khair yang memperkenalkan kami, dan kepada rakan-rakan saya di kementerian yang bersusah payah berwebinar di hujung minggu. Dan sebenarnya berwebinar di hujung minggu ni lebih selesa, lebih santai dan lebih ramai orang yang hadir. Kami cuba buat hari Khamis, hari Jumaat, kita boleh dapat dalam 1,000-2,000 aja. Tapi kalaulah hujung minggu ni kita dapat sampai 5,000-6,000 orang. Jadi objektif kami ialah menyampaikan mesej
bukannya nak buat majlis. Buat majlis tu kita boleh buat tapi orang tak ada sambutan pun tak ada makna juga. Yang penting ialah mesej yang kita sampaikan tu jelas. Hal ini ada sedikit berkaitan dengan apa yang saya nak bincangkan. Saya gunakan slide sikit bukan kerana ni sebab mudah sikit nak cerita. Sekarang ni kita menghadapi COVID-19 dan selepas COVID-19 ini banyak negara yang menghadapi masalah besar dari segi keuangan dan sebagainya. Tetapi di belakang COVID-19 tu ada isu yang lebih besar daripadanya, iaitu isu perubahan iklim. Dalam bahasa Inggeris kita panggil climate change lah, perubahan iklim. Dan sebab itulah pada sebenarnya persidangan ini dah bermula. Saya dan rakan-rakan saya mengikuti persidangan ini dan kira-kira 17-18 orang pegawai kementerian dan pelbagai kementerian dah berada di Glasgow ketika ini untuk membuat persiapan dan pelbagai perundingan. Kita datang sebagai perunding, bukan sebagai peserta persidangan, pelaporan dan sebagainya. Tak ada presentation, yang ada ialah perundingan, apa dasar yang nak kita buat dan sebagainya. Dan kalau kita tengok situ, ni tempat conference saya, sengaja tunjukkan tempat conference ni. Tempat saya tinggal Ustaz ialah di seberang sungai tu. Yang kami menyewa rumah sebenarnya sebab kami tak tinggal hotel. Kami menjangkakan bahawa akan ada banyak demonstrasi sepanjang perjalanan. Sekarang ni pun demonstrasi dibuat ketika ni menyebabkan orang tak boleh pergi persidangan. Yang pergi persidangan ni naik kereta. Dan kereta ini dianggap sebagai salah satu masalah kepada perubahan iklim ini yang menghasilkan gas-gas rumah kaca daripada pembakaran diesel, pembakaran petrol dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan bahawa perkara tersebut tak boleh berlaku, penunjuk perasaan duduk tengah-tengah jalan hinggakan persidangan tu pembesar-pembesar negara terpaksa berjalan kaki pergi ke tempat tu. Jadi kami akan berjalan kaki dan memang plan kita nak berjalan kaki kira-kira 2.5 km lah. Kami tinggal di seberang sini, di seberang sungai yang di sana tu. Jadi kita insya-Allah saya akan pergi hari Rabu depan dan akan insya-Allah lah meredah kesejukan ketika yang Glasgow agak sejuk lah. Ini adalah anak muda yang baru tiba semalam, Greta Thunberg. Ini ketika berada di Itali kira-kira sebulan yang lalu, bulan Oktober, dalam perjalanan ke Glasgow. Dan yang penting itu ialah kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Pertubuhan Pengeksport Petroleum, OPEC. Muhammad Barkido, dia kata Thunberg and other young climate activists as the greatest threat to the fossil fuel industry. Fossil fuel industry ini ialah arang batu, petroleum dan yang berkaitan lah, masuklah yang kita sebutkan sebagai gas dan minyak itu. Dan negara kita sebagai pengeluar bahan api fosil ini akan terkesan banyaklah disebabkan oleh anak-anak muda yang seperti Greta Thunberg ini. Dan beliau telah diangkat sebagai Person of the Year pada tahun 2019 kerana pengaruhnya menyebabkan dari segi pertumbuhan industri menjadi huru-hara dengan kegiatan beliau. Malah siapa yang berkereta menggunakan bahan api diesel ataupun petrol ni dianggap sebagai orang yang merosakkan alam sekitar, orang yang menjahanamkan alam, yang menyebabkan perubahan iklim ini berlaku. Jadi ini persoalan yang besar. Sebab itulah dalam ucapan yang berhormat Menteri Keuangan pada hari Jumaat yang lalu disebutkan pada tahun 2030 kita akan semua kenderaan kerajaan akan menggunakan enjin yang tidak menggunakan bahan api fosil. Ya, jadi maknanya kita sama ada guna kereta elektrik ataupun kita akan guna kereta hidrogen ataupun berbasikal ataupun jalan kaki. Something like that. That's the impact of this conference yang kita nak bincang ni. Dan dalam buku hadis yang ditulis oleh Syekh Zulkifli Muhammad Yusof ni, saya sebagai penulis saja. Ya, kami telah aturkan beberapa perkara yang penting tentang perbahasan kita. Pertama sekali ialah tentang keseimbangan ekosistem. Yang ada dalam Quran tu tak ada sebut tentang ketidakseimbangan ekosistem ataupun dalam hadis. Yang ada ialah pemeliharaan pelestarian mizan. Nanti tanyalah Profesor Zul apa maksud mizan. Hadis-hadis tu ada disenaraikan seperti berikut. Pembangunan mampan.
Begitu juga dengan ekosistem semula jadi dan mizan. Jadi kalau kita nak berbicara tentang pemulihan ataupun pelestarian bumi, ekosistem semula jadi ataupun pengemampan, hadis-hadis yang berkaitan ada di situ. Cuma saya nak bagi gambaran sedikit tentang perkara ni. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Quran yang biasa kita baca, yang tuan-tuan pun biasa baca, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, tafsirannya nanti Profesor Zul mungkin boleh jelaskan. Tapi yang saya nak sebutkan, mengapa engkau hendak menjadikan manusia khalifah di bumi ini orang yang membuat kerosakan padanya. Jadi perubahan iklim ni adalah merupakan salah satu kerosakan yang berlaku. Bukan hanya menumpahkan darah, tetapi kerosakan pada bumi itu. Dan inilah perkara yang kita bincang. Ini adalah satu laporan ini adalah laporan penilaian kelima, laporan penilaian yang baru ada. Tapi ini lebih jelas bagi saya lah. RCP itu ialah Representative Concentration Pathway. Katalah suhu ni naik 8.5 darjah Celsius. Apa akan berlaku pada bumi? Itu adalah senario yang dibuatlah 2.5. Dan historically perubahan tu macam tu. Ya, daripada tahun sebelum 1900. Kalau kita tengok pun ini adalah perkara-perkara yang kita akan bincangkan di Glasgow nanti. Macam mana kita nak mengekalkan pembangunan pada masa yang sama, suhu tidak meningkat lebih daripada 1.5 darjah Celsius. Malah boleh turunkan lagi. Dan ini sangat penting ya, kalau kita tengok pada tahun sebelum 1900 bumi tidak suhu bumi ini adalah lebih rendah daripada datum 0 darjah Celsius yang kita sebutkan itu. Ya, dan ini hanya meningkat ketika selepas Perang Dunia Kedua. Kalau kita tengok perubahan suhu bumi sejak tahun 4000 sebelum Masihi, ini sebab kajian yang dibuat, sebab itulah kita perlukan kajian ya. Tiba-tiba saja pada tahun 1900 apabila dijumpai enjin pembakaran dalaman yang menggunakan arang batu, minyak, gas, petroleum dan diesel termasuk, ketika itu memuncak perubahan itu berlaku. Dan perubahan itu disebabkan oleh global CO2 concentration, peningkatan karbon dioksida dalam ruang lingkup udara. Dan negara yang banyak menghasilkan karbon dioksida ini pergaduhan yang akan berlaku. China paling tinggi sekali, tetapi kita mesti ingat ya, China punya penduduk yang sangat ramai, tetapi per kapita hanya 8.1. Malaysia 10. Dari segi per kapita Malaysia lebih tinggi pada China. Di Amerika 15.5. Di Eropah 6.5. Di India 1.9. Di Rusia 12.5. Jadi persoalannya, adakah negeri seperti China yang lebih rendah daripada 10 dipaksa supaya mengurangkan pelepasan gas-gas karbon ataupun gas rumah hijau lah yang lebih tepat lagi, sedangkan per kapita mereka rendah, ya, yang ramainya penduduk. Jadi yang seberang sana pula bagi tahu kenapa ramai sangat penduduk, kurangkanlah jumlah penduduk. Itulah perbahasan yang akan berlaku nanti. Dan ini apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Sumber tenaga mereka sebahagian besarnya adalah daripada natural gas, gas asli, minyak dan arang batu, dan nuklear terhenti satu ketika. Nuklear tak menghasilkan gas-gas rumah kaca. Begitu juga yang lain-lainnya termasuk solar dan angin. Dan kesannya pelbagai, contohkan oleh Ustaz Zarifi tadi, ketidaktentuan cuaca apabila peningkatan suhu bumi lebih daripada 1 darjah Celsius. Ya, contohnya yang sekarang ni lah, kerap berlaku hujan yang sangat lebat di luar musim dan susah untuk kita memastikan. Jadi saya berhenti kat situ sebagai latar kepada perbincangan kita hari ini supaya perbincangan kita lebih terarah, insya-Allah. Dan terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zaini Ujang. Saya kira telah memberikan mukaddimah tasawur kepada apakah yang sedang berlaku pada hari ini. Dan menariknya apa yang Datuk Seri sebut tadi,
kalau kita boleh contohkan bagaimana di luar sana ramai yang begitu prihatin, menjadi juara khususnya untuk memelihara dan menjaga alam ini. Tetapi Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof, mungkin inilah muhasabah kepada kita lah. Dan saya yakin itulah juga tujuan dan sebabnya Profesor Zul dan Datuk Seri Dr. Zaini Ujang mengambil inisiatif untuk membukukan buku 40 hadis ini, khususnya untuk meningkatkan kita kata sebagai awareness ataupun kesedaran lah umat Islam untuk menjaga alam ini, kerana tentunya kita umat Islam ada keterkaitan dengan pahala tadi, dosa dan pahala tadi. Jadi mungkin bila Datuk Seri Dr. Zaini Ujang sebut tadi, antara hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Profesor Zul tadi dan juga Datuk Seri, mungkin kita boleh lihat hadis yang pertama itu, Profesor Zul, kaitan hadis yang pertama dan apakah kepentingan kita sebagai umat Islam untuk menjaga alam ini. Silakan Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara moderator Ustaz Muhammad Zarifi, sahabat kita organizer, mana wajahnya dah tak ada, Cik Muhammad Khair Ngadirun, sahabat saya Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang dan juga panelis Prof. Madya Dr. Nur Majian Jaafar. Saya Datuk Seri, saya minta izin, minta waktu sikit boleh Datuk Seri ambil Boleh. Datuk Seri ambil 20 minit. Saya nak 30 boleh ke? Saya ambil 10 minit ya. Pasal Ustaz Zarifi bagi tanya soalan, dia tak beritahu awal. Jadi saya adalah prepare sikit yang lain. Jadi campur dengan yang dia cukup 30 minit. Okey, tak apalah. Saya penat, saya berhentilah ya. Pertama sekali terima kasih Datuk Seri yang selalu tidak jemu untuk membuat perbincangan berkenaan dengan pelestarian alam sekitar. Ia merupakan satu usaha yang mulia dan alhamdulillah kita semua sedar. Masyarakat kita pun mulai sedar tentang kepentingan perkara itu. Cuma tajuk petang ni saya tak pernah lagi cakap. Ini hari kali pertama kita berbicara pasal iklim. Selama ni kita bercakap soal lestari alam sekitar, perbaikan denai, sungai dan sebagainya. Jadi ini kali pertama, jadi bagi chance sikitlah untuk ambil masa ya. Ustaz Zarifi, saya sebenarnya bukan tak nak jawab soalan Ustaz tadi, tapi sebab ada yang pertama itu kita dah sebut itu hari kan, dalam webinar lepas, Imatatul Adha Anit Tariq, Al-Haya'u Syu'batun Minal Iman, buang duri malapetaka tengah jalan dan sebagainya, dan saya sebut contoh bongkar kayu atas jalan raya, atas highway dan sebagainya. Malu itu sebahagian pada iman, kita dah ulas dulu. Kita ambil hadis yang lain lah ya, kita boleh petik hadis yang lain. Silakan Prof. Kalau kita petik hadis yang lain, katakanlah kita ambil hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ini An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in ats-tsalath al-baraza fil mawarid wadh-dhilli wa qari'atit tariq. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini memberitahu kepada kita cara pengurusan bahan buangan berkaitan dengan toksik dan lain-lain lah, hendaklah diurus dengan baik. Tapi hadis itu tak adalah bercakap soal toksik ataupun pengurusan bahan buangan. Hadis itu memberitahu kepada kita baginda sallallahu alaihi wasallam melarang kita dan hendaklah kita menjauhi daripada kita membuang air ya. Dan maknanya orang yang buat kerja ni merupakan kerja terlaknat, iaitulah dia buang air besar di sumber-sumber air, di tempat orang berteduh, dan satu lagi adalah di tengah jalan laluan manusia. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut di sini bahawa jauhilah diri kamu daripada 3 tempat buang air yang dilaknat. Maknanya orang yang buat kerja macam ini dilaknat. Ya, Tuhan tidak suka, manusia pun tidak suka.
Elok-elok je berjoging, ya Rabbi, dapatlah satu tepung warna kuning, siapa punya buang kat sini, contohlah kan. Kemudian begitulah juga tempat orang berteduh, tak perasan pula dekat tempat duduk tu ada something kat situ, patutlah bau masam-masam. Mana ingatkan kucing punya, orang punya misalnya. Jadi ini adalah pengurusan bahan buangan, produk sendiri itu tidak diurus dengan baik. Kalau produk sendiri tak diurus dengan baik, produk orang lain lagi dia tak kisah. Ya, macam orang buat macam-macam kerusakan lah, tak apa ni, kerajaan punya. Tiang elektrik rosak, kena langgar, tak apa, kerajaan punya. Jadi bila sendiri punya, baru dia jaga. Ini sendiri punya pun dia tak jaga, produk dia tu pergi buang merata sebagainya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks alam sekitar memang tidak lestari lah ya. Tapi dalam konteks iklim, kita boleh kaitkan bahawa perbuatan mengurus bahan buangan yang tidak teratur, yang tidak tersusun, tidak dengan baik ini, kalau kita pergi dengan lebih jauh lagi, iaitulah sistem kumbahan, ya, tidak diurus dengan betul dan sebagainya, akan menyebabkan banyak berlakulah. Sama ada malapetaka, berlakunya banjir di luar dugaan, banjir kilat dan sebagainya, kerana perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang baginda sebut itu pada kita kiasan itu, kita tidak praktis, kita tidak urusnya dengan sebaik-baiknya. Okey, itu message daripada hadis yang ke-32. Dan kalau kita nak sebut satu lagi hadis adalah hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 ini mudah saja, iaitulah baginda menyatakan bahawa innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Tuhan telah mewajibkan bagi setiap sesuatu itu adalah ihsan, iaitulah berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi baginda menyebut contohnya apabila kamu sembelih, kenalah perelokkan sembelihan itu, iaitulah tajamkan pisau, letakkan rehat binatang itu pada tempat yang sesuai dan sebenarnya. Begitulah yang disebut. Artinya di sini mesejnya baginda sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, kalau tadi kita urus bahan buangan dan sebagainya secara teratur, secara tersusun dengan baik, yang ini adalah kita sendiri, personality kita itu mesti bersifat ihsan. Ihsan itu bukan kita nak minta orang buat baik pada kita saja. Kita juga perlu membuat baik kepada orang dan alam sekitar. Dan juga tempat yang kita duduk ni di atas permukaan dunia ini. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ada pesan dah kepada kita. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tuhan beritahu bumi ni aku telah perelokkan, aku dah taslihkan, dah sesuai dah untuk kamu hidup. Ada bekalan oksigen yang boleh kamu bernafas, dengan ada pokok hijau yang mengeluarkan oksigen itu. Maka Tuhan sebut wala tufsidu, jangan kamu musnahkan, jangan kamu rosakkan, kamu gondolkan dia, kamu tebang pokok sesuka hati, curi balak tanpa kawalan kontrol hutan dan sebagainya. Maka itu adalah perbuatan ifsad, perbuatan merusakkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wala tufsidu, jangan kamu rusakkan. Jangan kamu musnahkan permukaan bumi ini. Artinya apa yang ayat yang selalu kita baca, Datuk Seri, dalam mukaddimah buku kita ni kita sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi ayat itu menyebut ini semua ni berlaku ni, perubahan iklim, malapetaka, musibah, tidak teraturnya banjir, cuaca, teruk, perubahan dan sebagainya, ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Kerana Tuhan dah beritahu, aku dah beritahu islah, aku dah buat islah ke atas permukaan dunia ini. Sesuai untuk kamu hidup, sesuai untuk tumbuh-tumbuhan hidup, sesuai untuk pokok hidup, dan sesuai untuk kamu berkomunikasi atas muka dunia ini. Tiba-tiba kamu merusakkannya, maka siapa yang merusakkannya itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kamu. Fil barri, ya, di darat, fil bahri, dan juga wal bahri, di laut. Termasuklah sungai itu. Habislah bumi ini, kalau tanah pun dimusnahkan, dirusakkan, tak diurus dengan baik macam saya kata,
pengurusan toksik itu, misalnya buang ke sungai je, itu saja tidak dimusnahkan dengan proper, dengan baik. Kemudian laut pun dibuang sampai ke laut dan sebagainya. Ini semua adalah sebab kali. Bima kasabat aydina, tangan-tangan kita, tangan manusia semua. Jadi, apa yang berlaku pada perubahan iklim yang Datuk Seri sebut kat Glasgow, ada konferensi dan sebagainya, itu adalah liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Tuhan kata balik, ambillah. Rasailah hasil daripada tangan-tangan kamu yang nakal itu tadi. Jadi, apa yang kita buat perbincangan begini dan Datuk Seri tidak segan-segan, tidak pernah jemu untuk mengadakan ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kita sebagaimana ayat tersebut, la'allam yarji'un, supaya kamu sedar, supaya kamu patah balik, kamu insaf. Jadi harapnya orang-orang yang mendengar, yang menonton program kita ini sedar, insaf. Misalnya soal pembuangan toksik, dia kena kami kira. Saya pernah sebut dalam kuliah, dalam webinar sebelum pada ini, bagaimana kawan saya kat Islam Melaya, kerana tidak diurus bahan buangan yang betul itu tadi daripada sumber makmah, dia yang menjadi tukang bersih itu buta matanya disebabkan oleh orang membuang bahan kimia itu bukan pada tempat yang sebenarnya dan letup buta matanya. Na'udzubillah. Sedangkan dia asalnya orang celik, hilang dia punya nikmat dunia kerana tidak dapat melihat. Jadi sahabat-sahabat yang saya hormati dan kasih sekalian, marilah kita bila Tuhan sebut supaya kamu sedar, supaya kamu insaf, ini adalah supaya kita mengerti peluang untuk kita memperbaiki ini adalah masih ada sekiranya kita kita mempunyai kesedaran yang tinggi. Saya minta masa sikit lagi saudara moderator, saya nak tambah pasal Datuk Zul tadi tanya Datuk Zul tu apa itu mizan. Dia dah sebut mizan, dia dah up bola tu, dia suruh saya yang smash, suruh saya skor. Saya begini je. Saya tak pernah lagi bercakap begini. Hari ni saya nak bercakap lah. Apabila kita sebut soal iklim, maka mungkin perkara yang kita akan berkait dengan kita adalah langit, adalah bumi, adalah matahari, adalah bulan, adalah bintang dan sebagainya. Ya, mungkinlah saya ustaz, saya tak pasti, tapi saya nak bawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala telah berbicara tentang perkara ini. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 13, itu yang saya perlu sedikit masa tu. Kerana selalu kita ambil satu atau dua ayat aja. Ayat 1 hingga 13 ni cukup relevan dengan perbincangan kita berkenaan dengan iklim. Tuhan sebut Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Allamal Quran, dia mengajar manusia mengerti akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Khalaqal insan, dialah Allah yang menjadikan manusia. Maknanya kejadian manusia dengan Tuhan mengajar manusia Al-Quran itu cukup relevan. Kalau manusia ini mengambil pelajaran daripada isi Al-Quran, maka manusia itu akan memperoleh banyak manfaat. Dia akan mendapati rahmat Ar-Rahman yang Tuhan sebut tadi. Dia Maha Pengasih, dia Maha Pemurah ataupun dia yang melimpah rahmatnya. Allamahul bayan. Okey, Tuhan ini dia beritahu kepada kita, dia Tuhan Rahman, dia mengajar orang akan isi Al-Quranul Karim. Kemudian dia memberitahu pada manusia, dia yang mencipta manusia. Dia memberi kita Quran petunjuk untuk kita ikut, dia menjadikan manusia. Sebelum dia jadikan manusia, dia telah siap garis panduan untuk manusia itu hidup. Okey? Jadi manusia itu perlu belajar. Lalu Tuhan ajar, Allamahul bayan. Lalu Tuhan mengajar manusia itu untuk hidup. Iaitulah Al-Bayan. Al-Bayan ni disebut salah satu daripada maknanya adalah untuk bertutur. Untuk membolehkan manusia berkomunikasi. Tuhan ajar manusia, dia Quran dah ready, dia jadi manusia, kemudian dia ajar manusia berkomunikasi. Allamahul bayan. Al-bayan ni sebahagian daripada ahli tafsir menyebut bertutur, berkata-kata, makna berkomunikasi. Kemudian dia pun ungkit wasyamsu wal qamaru bihusban. Ingat, matahari dan bulan itu dah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikut aturannya yang tertentu. Kita tak mampu capai, kita hanya perlu follow saja. Tuhan dah buat ikut peraturan. Bulan ini 12 bulan, kemudian 4 minggu, kemudian 365 hari. Itu kadar yang Tuhan telah
tentukan, dia telah formulirkan. Tuhan sebut tentang yang atas langit dan juga syamsu, matahari, dan juga bulan. Dan mungkin dari segi sains Datuk Seri boleh ulaslah mengapa Tuhan sebut asyamsu dan mengapa Tuhan sebut al-qamar. Asyamsu dalam tempat ayat yang lain Tuhan sebut nur, tu ia berikan cahaya, dan bagi bulan Tuhan sebut sebagai dia. Dan adalah ahli sains menyebut kerana cahaya bulan itu tidak asli, tidak original, maka dia sebut sebagai dia. Itu tempat lain lah kita berbicara. Okey. Yang penting yang di sini Tuhan sebut bihusban, iaitulah mengikut formula dengan hitungan tertentu. Dia berputar, dia berjalan, itu mengikut tempoh yang Tuhan telah tentukan sekian-sekian. Tapi putaran itu akan rusak disebabkan oleh faktor tangan-tangan manusia yang tidak mengikut al-bayan, tidak mengikut alam al-Quran yang diajar supaya kita ikut. Begitu juga wan najmu, bintang pun begitu juga. Wasyajaru, yang juga pokok-pokok itu yasjudan. Bintang, pokok-pokok yasjudan, semua tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dari segi fitrah, kalau ikut dari segi fitrah, kita akan selamat sejahtera sebagaimana bulan, bintang, dia follow apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan. Yasjudan, semuanya itu sujud. Was-sama, kemudian Tuhan sebut pula langit, rafa'aha wa wada'al mizan. Langit itu tanpa tiang, Tuhan telah tegakkan dia berasaskan kepada parameter tertentu. Tuhan telah letakkan langit itu dalam keadaan semula jadinya sehat, sesuai untuk manusia hidup, bernaung di bawahnya, musim hujan, musim banjir, musim kemarau. Semuanya itu bil mizan, dengan parameter yang Tuhan telah tentukan. Lalu Tuhan kata, Allah tatghaw fil mizan. Wahai manusia, jangan kamu khianati, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu merosakkan parameter itu tadi. Okey, kita hidup, bila kita hidup, kita perlu kepada aktiviti. Mungkin aktiviti kita itu boleh merosakkan alam sekitar. Okey, Tuhan kata jangan melampau. Artinya kalau kamu ambil 1 ekar, kamu perlu gantikan 1 ekar itu supaya proses iklim ekosistem itu berjalan dengan teratur. Semula jadinya itu jangan dirosakkan. Ada orang kata, Datuk Seri, kalau asyik tak boleh tu tak boleh, habis kita nak balik zaman kuno. Zaman kita pakai bercawak, zaman kita tak pakai. Bukan begitu maksudnya. Tapi diurus. Pasal tu Tuhan kata, la tatrau, jangan melampau. Boleh, tapi jangan melampau. Boleh buat, tapi jangan melampau, jangan gila-gila, jangan macam-macam lah buat. Rosakkan parameter itu. Lalu Tuhan kata, wa aqimul wazna. Maka siapa yang telah tersasar, kita beri peringatan kepada dia, mari balik, kita lihat balik apa yang Tuhan telah aturkan itu dengan adil. Lihat balik parameter itu dengan adil. Maksud adil itu maknanya, okey Prof, kalaulah tak ada tebang pokok, kita nak buat rumah macam mana? Okey, boleh. Tapi bil qisti, cara yang checks and balance lah dengan adil supaya fair. Buat rumah pun pada-pada, ini guna kayu sampai 100 pokok tebang misalnya, itu melampau. Maka buat dengan cara yang adil. Yang mana boleh pakai pelewuk, yang mana patut pakai balap, kayu cengal. Kalau orang Kelantan suka dengan kenyak. Semuanya itu okey, boleh. Pasal hidup manusia ini perlu berlaku kepada perubahan. Tapi jangan tatrau, jangan kamu melampau. Wala tukhsirul mizan. Tuhan ulang lagi sekali, jangan kamu mengkhianati, jangan kamu merosakkan parameter yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu. Itulah lebih kurang penjelasan berkenaan dengan mizan ini tadi dan bagaimana dia mempengaruhi alam, bagaimana dia mempengaruhi perubahan iklim ni. Dan kalau boleh seminit lagi saya nak tambah, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak pernah sebut, saya tak pernah baca firman ini. Hari ini saya nak sebut sebab dia berkait dengan iklim. Tuhan sebut setelah yang saya sebut tadi dalam surah Ar-Rahman. Satu lagi ada dalam surah Al-Qamar. Tuhan sebut kepada kita, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wahai manusia, hendaklah kamu sedar bahawa aku ciptakan segala sesuatu itu biqadar, iaitulah berasaskan kepada formula yang telah ditetapkan. Kadar ini kalau kita sebut Melayu, kadar lah. Kadar tu maknanya
1 campur 1 jadi 2, 2 campur 2 jadi 4 tu kadar tu formula. Jadi Tuhan kata aku dah jadikan permukaan bumi ini ikut formula. Formulanya kalau H2O tu jadi air misalnya kan. Itu tak berubah dah. Tapi bila tangan-tangan manusia nakal apa semua, maka banyak karbon dioksida daripada oksigen. Maka berlakulah kesan pada iklim, perubahan dan sebagainya. Saya dah menunaikan hak saya 30 minit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah, sangat seronok sekali kita mendengar kupasan daripada Profesor Datuk Zulkifli Yusof kita, khususnya apabila Profesor telah menguraikan ayat 1 hingga 13 dalam surah Ar-Rahman itu dikaitkan dengan situasi ataupun topik yang kita bincangkan pada petang ini. Baik, Dr. Nur Najihan, sebelum saya pergi ke Dr. Nur Najihan, saya nak sambut dulu soalan-soalan dari rakan-rakan Facebook kita yang bertanyakan soalan. Pertama, kita ambil 2 soalan dulu. Encik Subra Kajang, beliau bertanya, harap dapat pencerahan tentang kenderaan elektrik yang mana boleh diguna dalam kerja harian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Puan Zurina, bagaimana musim monsun November hingga Disember anak-anak dibenarkan ke pusat pengajian? Pasti ada impak lebih-lebih lagi yang berada di pantai timur. Jadi saya kira orang yang layak, yang tepat menjawabnya Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Nanti saya jawab dengan panjang lah ya. Jadi saya fikir kereta elektrik itu adalah satu daripada option. Tapi yang penting juga ialah kita lihat dari segi per capita, keseluruhan setahun penggunaan kita, pelepasan gas-gas rumah kaca tadi. Macam yang saya sebutkan tadi, di Amerika lebih tinggi daripada di negeri seperti India dan China. Itu yang lebih penting bagi kita. Ya, jadi selain daripada itu, kalaulah boleh kita tidak surau dekat rumah kita, kenapa nak naik motosikal? Lebih baik berjalan, sekurang-kurangnya kita exercise selain daripada menjimatkan. Benda-benda macam itulah kita lihat. Ya. Dan yang banjir tadi, saya fikir itu panjang cerita lah, saya kena ambil satu sesi. Lepas ni. Kita tanya Dr. Najihan dulu. Okey, Profesor Madir Dr. Nur Najihan, tentu sekali isu pada petang ini isu yang sangat penting untuk kita sebarluaskan, dan alhamdulillah inilah inisiatif yang telah diambil oleh Datuk Seri Dr. Zaini Ujang ketika mula-mula mengetuai KASA ini. Inilah antara perkara utama yang beliau bawa gagaskan. Jadi ini juga sewajarnya disambut oleh asatizah di masjid, di surau, untuk kita menonjolkan Islam adalah agama yang syumul, yang Islam ini adalah agama yang ada keterkaitan dengan realiti kehidupan. Islam tidak terpisah dengan realiti kehidupan. Jadi mungkin ada nota penting yang Dr. Nur Najihan nak kongsikan dengan bersekali. Mungkin ada hadis-hadis tertentu daripada buku ini yang Dr. Nur Najihan mahu sampaikan. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Zarifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Datuk Seri dan juga guru saya lah, Prof Zulkifli, masya-Allah. Alhamdulillah, petang ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air kerana mengundang saya untuk turut serta sama-sama tak banyak sedikit menyumbang dalam usaha kita kata apa ya, memupuk kesedaran dalam kalangan komuniti kita, masyarakat Malaysia, akan kepentingan menjaga alam sekitar sehinggalah pelestarian alam itu dapat dilaksanakan secara holistik dengan mengambil kira every aspek kehidupan manusia dan every bidang lah, semua bidang yang ada dalam dunia akademik itu sendiri. Jadi soalan yang diajukan kepada saya tentang bagaimana kesyumulan Islam itu mengambil kira juga tidak mengkesampingkan tentang pelestarian alam. Jadi umum mengetahui bahawa firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim, inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dan bila mana as a Muslim dan mereka yang mempunyai satu kepercayaan, dan kepercayaan kita bahawa agama yang sebenar-benarnya itu adalah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dari situ kita dapat lihat bagaimana Islam mengajarkan kita satu lifestyle yang seimbang, satu sistem hidup, aturan cara hidup yang seimbang. Dan kita lihat bagaimana keseimbangan ini seperti yang Prof Zul sebutkan tentang mizan, ya,
pada surah Ar-Rahman tadi, kita dapat lihat bagaimana Islam menitik beratkan tentang keseimbangan bukan sahaja bagi perkara-perkara dasar seperti yang Profesor nyatakan tadi tentang kauniyah, ayat-ayat kauniyah pada surah Ar-Rahman tentang universe, alam semesta. Jadi Islam bukan sahaja menyentuh tentang alam semesta, bahkan Islam juga melalui firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, sabdaan-sabdaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan aspek individual, menekankan aspek personal manusia itu sendiri supaya mereka menjaga adab-adab, hubungan-hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam ya, dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan penjagaan yang utuh di peringkat ataupun di level individu, bahkan di level yang lebih besar global itu, dia bakal memberikan natijah pelestarian alam itu sendiri. Dan dalam masa yang sama kita lihat Islam itu dia tidak dia merupakan bukan hanya satu pegangan kepercayaan yang membawa manusia kebahagiaan akhirat sahaja, tetapi Islam juga mementingkan kebahagiaan di dunia. Sebab itu satu daripada doa maksur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, supaya dengan doa itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan di akhirat dan juga di dunia ini. Dan di hujung tu waqina azabannar, dan lindungi kami daripada api neraka. Jadi kalau kita analisis daripada hadis tersebut, kita dapat satu kefahaman bahawa untuk mengelakkan kita terjerumus ke api neraka, dan on the opposite side kita faham kita di-reward dengan syurga, dia tidak hanya memerlukan satu mindset bahawa kesejahteraan itu perlu hanya untuk kehidupan di sana, tetapi perlu digandingkan sama dengan kebahagiaan di dunia ini. Maka saya kira apa yang Prof Zul dah kupas pada surah Ar-Rahman panjang lebar tadi, dia sedikit sebanyak memberikan kita tips bagaimana untuk memperolehi kebahagiaan di dunia, iaitu dengan menjalani satu bentuk kehidupan yang seimbang, dan itulah yang banyak disebut di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan kesyumulan Islam ini juga, saya nak highlightkan satu hadis Nabi SAW, betapa martabat Nabi SAW itu diangkat sebagai utusan Rasul dalam mengajarkan ajaran Islam, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan perutusan Nabi kepada umat Islam itu secara keseluruhan sesungguhnya membawa rahmat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada surah As-Saba ayat 28, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidaklah kami utuskan kepada kamu ini wahai Muhammad kepada seluruh alam, melainkan baginya itu ada kerahmatan. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana signifikannya utusan Nabi SAW kepada al-alamin. Al-alamin bermakna kata semua makhluk. Lawan kepada Al-Khaliq, pencipta, maka dia adalah makhluk. Dan makhluk itulah yang disebut sebagai Al-Alamin. Al-Alamin bukan sahaja merujuk kepada manusia. Jadi Nabi SAW, perutusannya kepada kita semua bukan sahaja kepada kebaikan untuk manusia, bahkan kebaikan untuk seluruh alam. Jadi hadis ini, bahkan utusan Nabi kepada umat ini, dia sangat signifikan kepada pelestarian alam. Kerana itu saya kira berdasarkan hadis itu, hadis-hadis yang banyak dikupas dalam kitab ini, dalam buku 40 hadis berkaitan pelestarian alam ini, dia menjadi perincian apa yang disebut Nabi itu membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan kalau kita praktis, kita baca dan kita faham ayat-ayat ataupun sabdaan-sabdaan Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana tata cara etika menjaga alam, baik dari segi menjaga tumbuh-tumbuhannya, dari segi menjaga pengairannya, dari segi
banyak lagi ya yang disebut, yang disentuh, dan Datuk Seri pun di awal tadi meletakkan kita 4 quadrant. Ada 4 bahagian tu tadi, dan setiap bahagian pelestarian itu ada hadis-hadis bagaimana Nabi kita kata memberi tips dan panduan dalam menjaga pelestarian tersebut. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan bahawa Nabi SAW itu diutuskan untuk menyampaikan wahyu. Dan Prof Zul pun dah sebut tentang surah Ar-Rahman, Allamal Quran dan sebagainya tadi kan, surah Ar-Rahman, bahawa dalam surah An-Nahl ayat 89 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi kepada kita bahawa di dalam Al-Quran itu diterangkan setiap perincian. Ya, auzubillahi minasyaitanirrajim, kalau saya bacakan sedikit ayatnya. Yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan. Perkataan tibyan, bayan, likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Maknanya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka semua. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalau dalam surah An-Nahl ayat 89 tadi perkataan tibyan, dia datang juga bersama pada surah Ar-Rahman perkataan bayan, menerangkan every single things, ya. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, submit kepada seluruh peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi di sini dapat kita fahami betapa tips-tips panduan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam sabdaan-sabdaan itu, khususnya dalam konteks perbicaraan kita petang ni berkaitan dengan pelestarian alam. Kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah maka dia merupakan satu rahmat dan kabar gembira buat kita semua. Jadi kalau tadi kan kita dikongsikan cerita tentang betapa seriusnya keadaan alam sekarang ni, betapa adik yang tadi kan yang di conference di kelas Greta Thunberg. Thunberg beliau membawa agenda untuk kesedaran alam sekitar kan, sampai up to that level kan, Masya Allah. Tetapi kita orang Islam, kita sudah ada panduan. Tinggal lagi kita perlu kembali semula kepada panduan itu supaya perkara-perkara kerosakan yang disebut tadi, banyak hadis ayat-ayat Quran yang menyebut tentang manusia melakukan kerosakan, dapat dibaik pulih semula. Ya, jadi as Muslim saya menyerulah, ya, saya menyeru saya sendiri dan kita semua, marilah kita ambil action kembali semula kepada panduan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW as kita kata the main action, the main faktor yang menyebabkan pemulihan alam sekitar tu dapat dilakukan, dan seterusnya pelestarian alam sekitar itu dapat dilakukan. Dan ini memang betul kata Nabi SAW kan, di hujung-hujung hayat Nabi SAW kata Nabi, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara. In tamassaktum bihima, selagi mana kamu genggam dua perkara itu, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Wahya kitab Allah, wahuma kitab Allah wa sunnata Nabi SAW. Al-Qamakal. Jadi memang Nabi SAW dah pesan pada kita, wahai manusia, wahai umatku, ya, aku tinggalkan kamu semua dengan dua benda, Al-Quran dan hadis. InsyaAllah selagi mana kamu pegang betul-betul dengan dua ni, kamu tidak akan sesat. Maka berkait juga dengan alam, pelestarian alam dan sebagainya. Bila mana kita kembali semula kepada panduan tips yang ditinggalkan oleh Nabi, ya, yang alhamdulillah telah dikumpulkan juga oleh Prof Zul dan Datuk Seri dalam satu buku yang sangat menarik, padat dengan intipatinya dan faktanya juga, maka kita kembalilah kepada panduan-panduan itu, insya-Allah pemuliharaan itu dapat dijalankan dengan baik. Dan saya sangat teruja bila Datuk Seri menyebutkan akan ke Glasgow kan, Rabu depan kan. Dan untuk for negotiation,
untuk nego dasar dan sebagainya. Jadi saya nampak betapa peranan ini sangat penting as Muslim. Kita mengangkat semula khazanah Islam yang kita ada. Mungkin kalau dari Western perspektif mereka ada pelbagai ideas yang kreatif dan sebagainya untuk pemulihan. Why don't kita sebagai Muslim kita bawa intipati gist daripada apa yang Nabi SAW tinggalkan, ekstrakkannya dalam bahasa yang diterima secara global. Jadi saya kira itu saja sedikit perkongsian dari saya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Najihan Jaafar. Saya kira tuntas, jelas, padat, yang membawa citra kepada kepentingan kita umat Islam khususnya untuk kita terus melebar luaskan isu-isu pelestarian alam yang mana ada hubung kaitan, dan ini memang ada kaitan dengan agama Islam. Terima kasih Dr. Nur Najihan. Baik, Dr. Sri, Dr. Zaini Ujang, kita ada baki masa 30 minit lagi. Jadi untuk ruang ini mungkin Datuk Sri boleh menambah sesuatu lah. Ada perkara-perkara penting yang Datuk Sri nak kongsikan, dan mungkin Datuk Sri ada juga ulasan tentang bajet yang baru dibentangkan di Parlimen minggu lepas. Terima kasih Ustaz. Saya fikir yang penting kita faham, apabila seluruh dunia berbincang tentang satu isu, orang Islam mesti ada pendirian, kefahaman terhadap isu tersebut. Kita tak boleh kata ini tak ada kaitan dengan Islam. Itu tak betul. Sebagaimana yang Profesor Zul dengan Dr. Najihan bagi tahu tadi. Yang kedua, dalam Islam tu prinsip-prinsip ni telah ada. Ini yang kita kumpulkan dalam buku ni, ya. Jadi saya nak share, Ustaz, saya bukan apa, nanti senang. Tuan-tuan yang membaca buku ni, harap bacalah buku ni, ya. Jangan tak baca dan dengar aja. Separuh orang tu suka dengar orang memberi ceramah, tak suka baca, tapi cuba baca. Contohnya dalam buku saya dalam bahasa Melayu lah, tapi saya basing yang diagram ini ataupun jadual ini dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayunya, fokus sekarang ni ialah tentang carbon footprint. Berapa banyak kita menghasilkan karbon dalam kehidupan kita. Ustaz Profesor Zul tadi sebut, kalau nak buat rumah terlampau banyak guna kayu, betul. Tapi prinsip dalam yang kita bincangkan sekarang ni, bila kita menyebut tentang Conference of the Parties ke-26 yang akan berlaku di Glasgow nanti, ialah tentang perubahan iklim berkaitan dengan perjanjian Paris pada tahun 2015, di mana kita nak mengurangkan pelepasan karbon, pada masa yang sama kita juga nak menyerap karbon yang kita lepaskan. Kalau kita tidak boleh hindari daripada pelepasan tersebut. Contohnya, kalau kita nak ke mana-mana naik kereta, terpaksalah guna kereta sebab tak ada kereta yang lebih baik daripada kereta yang ada sekarang, sekurang-kurangnya. Jadi ada 2 cara, 3 cara. Contohnya, janganlah kita naik seorang, contoh. Yang kedua, kalaulah kita terpaksa naik seorang, kita janganlah pergi kepada waktu puncak. Waktu puncak itu paling banyak sekali pembakaran berlaku. Contohlah. Kalau tak boleh, kita akan ganti dengan dengan penanaman hutan. Contohnya, ya, dalam vaksin kita yang sedang kita lakukan untuk COVID-19 ni, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sains Teknologi bersama dengan Kementerian Alam Sekitar bekerjasama untuk menjadikan vaksinasi kita ni sebagai vaksinasi yang hijau. Maknanya apa saja gas-gas rumah kaca termasuk karbon yang kita hasilkan, yang kita cuba kurangkan, kalau tidak dapat dikurangkan, kita akan ganti dengan penanaman pokok. Setakat ini kita mesti menanam 1.24 juta pokok lah untuk menjadikan vaksin ataupun program vaksinasi COVID-19 kita ini adalah dianggap sebagai green vaksinasi. Dan ini satu-satu negara yang buat perkara ni. Ini sangat penting. Maknanya we are very concerned. Jadi fokusnya ialah carbon footprint. Growth-nya ialah green growth. Jadi tak boleh katalah, oh tak boleh membangun. Boleh membangun tapi green growth. Itu yang ada dalam Rancang Malaysia ke-11, Rancang Malaysia ke-12 pun ada. Governance-nya lifestyle. Jadi maknanya sekarang ni dulu ada regulatory tapi susah kita nak buat. Lifestyle maknanya masing-masing cuba hidup secara mesra alam. Ya, itu yang jadikan sebagai trend. Sekarang ni kalaulah kita pergi ke banyak negara, kalaulah baju-baju yang kita pakai itu mesti baju-baju yang recycle, bukan baju-baju yang baru, ya. Baju-baju yang kain lama tu telah diolah kembali jadikan baju baru. Infrastrukturnya ialah dulu economic growth, sekarang ni value based. Kita perlu tak jalan raya yang banyak? Kita perlu tak bangunan tinggi-tinggi yang besar?
ya. Dan framework ni tu. Itu dari segi perspektif yang kita ada lah dalam dalam Paris Agreement ni. Tetapi dari segi Japanese perspektif dia lain. Itu buku yang saya tulis tentang Japanese Ecosophy. Dia orang tak guna perkataan carbon footprint untuk memotivasi masyarakat mereka. Ya, mereka gunakan Kaizen instead of green growth. Okey. Pada hemat kami dalam buku yang kami tulis ini, untuk menggerakkan orang Islam untuk berbuat sesuatu, dia mesti halal dan tayyib dan baik. Ada dua perkataan frasa ini sebut dalam Quran yang berkaitan dengan makanan halal dan tayyiban. Ini juga menurut Profesor Zul ketika kita bincang boleh digunakan bukan hanya untuk makanan saja tetapi juga untuk kehidupan, untuk pengangkutan, untuk perumahan dan sebagainya. Sesuatu itu mesti halal dan baik. Gula halal, banyak gula tidak baik, ya. Begitulah kenderaan halal. Tetapi kalau berlebihan tidak halal. Begitu juga dengan yang lain-lain. Growth-nya bukan Kaizen ataupun green growth, kita khalifah. Lifestyle kita ialah ihsan. Sebab itulah penting perkataan ihsan itu kita bahaskan dalam hadis yang pertama. Sebab kita tak boleh nak regulate orang mandi di bilik air. Berapa banyak air yang mereka gunakan supaya tidak berlebihan. Ya, tetapi kalau dia tahu bahawa Allah melihat, malaikat mencatat, dia tidak akan buat. Ya, dan ini semua bukannya value based tetapi sebahagian pada takwa dan dalam kerangka ibadah. Jadi dalam konteks kita berbicara tentang perubahan iklim, tentang climate change, tentang COP19 tu, kerangka kita mesti jelas. Kalau anak muda seperti Greta Thunberg itu dia menjigit sebab apa? Sebab framework tadilah carbon footprint. Contohnya pada satu ketika dulu ada persidangan agung bangsa bersatu di New York. Greta Thunberg ni dia dijemput berucap, dia naik kapal layar 17 hari daripada Southampton. Dia naik kereta api dari Stockholm sampai ke Southampton, naik kapal layar sampai ke New York sebab nak tunjukkan bahawa dia tidak menghasilkan karbon ketika dalam perjalanan tersebut. Sedangkan pemimpin negara lain naik kapal terbang, private jet dan sebagainya. Jadi siapa yang boleh bercakap dengan dia dalam keadaan dia praktis benda tu, walk the talk. Ya, dan kita pula bertanya di kalangan orang Islam, seharusnya anak-anak muda kita faham tentang perubahan iklim tetapi from Islamic perspective. Dalam buku ni, ini yang kita jelaskan dalam buku ni, ini sebab itulah saya dengan Profesor Zul sekejap tunjuk, bukan saya suruh orang beli ataupun paksa orang beli, tapi penting untuk kita, kalau tidak nanti kita hilang pedoman tentang perkara-perkara yang dah ada. Contohnya penanaman pokok, Profesor Zul sebut tentang hadis yang ke-13 tadi. Ya, tanam pokok itu adalah to offset karbon yang kita hasilkan. Contohnya saya sebutkan tadi green vaksinasi. Ya, kita tak boleh dah nak kurangkan penghasilan karbon. Jadi kita tanam pokok. Contohnya di kementerian kami, ya, untuk tahun ni kita akan kira berapa banyak kilometer yang kita gunakan, kita kadarkan berapa banyak karbon yang terhasil dan gas-gas rumah kaca dan kita akan tanam pokok. Ya, sebab kita ketika ni masih belum ada kenderaan yang tak menghasilkan pelepasan gas-gas karbon. Itu yang kita buat di peringkat kementerian. Dan begitu juga dalam perjalanan kami nak pergi ke Glasgow ni, kita akan pastikan it is carbon neutral. Ya, ini sangat penting dasar-dasar yang kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ustaz Zarifi. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Baik, Zarifi, Profesor Zul, silakan. Saya nak tanya Datuk Seri Zaini. Boleh ke? Silakan. Datuk Seri. Jadi semua orang tanya saya ni patut. Yalah, kita nak belajar kan. Datuk Seri, kita kan ada macam-macam projek kan. Ada pelajar-pelajar kita yang buat insentif berbagai-bagai sampling kan. Misalnya menggerakkan motor menggunakan air, tidak menggunakan minyak, tidak menggunakan karbon dan sebagainya. Tak ada ke inisiatif pasal Datuk Seri dalam kerajaan kan? Tak ada ke inisiatif kerajaan nak memajukan produk tu made in Malaysia, benda-benda yang macam tu? Macam mana Datuk Seri? Ada banyak. Itu yang saya sebutkan tadi. Banyak benda yang berlaku di Malaysia ni yang pertama berlaku dalam dunia. Contohnya vaksinasi tadi. Benda ni bukan rocket science, Profesor Zul. Vaksinasi, keseluruhan untuk kita menjadi orang yang melestarikan alam sekitar ni bukan rocket science. Separuh tu caranya ialah kita permudahkan, don't complicate. Contohnya nak pergi surau, depan rumah kita 500 meter. Fikir macam mana nak naik kereta biru ke nak naik kereta hijau ataupun nak naik motor.
Jalan kaki je lah. Apa susah-susahnya? Pada masa yang sama, kita dapat kurangkan berat badan kita. Dapatlah exercise sikit. Lebih perjalanan kita tu tak menghasilkan karbon contohnya. Sebab tu dalam hadis yang kita sebut kumpulkan ini, banyak sangat cerita tentang berjalan sama ada ke tanah, ke masjid dan sebagainya. Ya, dalam buku ni saya fikir ada 4 hadis yang berkait dengan berjalan kaki. Jadi tak begitu juga yang lain-lain. Jadi yang disebutkan oleh Profesor Zul tadi, research dan seumpamanya itu memang banyak kita adopt. Bukan saja dilaksanakan oleh kerajaan tetapi oleh komuniti sendiri. Ini hal yang berkaitan dengan kehidupan. Bila kita menyebut tentang perubahan iklim ni, dia berkait dengan lifestyle. Itu yang saya sebutkan dalam diagram tadi. Nak cara lihat itu ialah lifestyle, bukannya satu enforcement. Kalau enforcement tu susah, naik kereta tak boleh naik kereta. Contohnya kat Glasgow ni, dia tutup semua jalan. Bukan kerana naik kereta tu salah, tetapi jangan jadikan kebiasaan naik kereta ini dalam keadaan yang dekat pun naik kereta. Ya, jalan dekat 1 km 2 km jalan. Suruh presiden negara jalan 1 km 2 km. Nak naik helikopter lagi banyak dia punya karbonnya. Jadi dia paksa orang macam tu. Dan kami delegasi Malaysia memang dah fikir kita akan berjalan kaki 2.5 km daripada convention center tu. Ya, kita dah jangkakan hal tersebut berlaku. Tapi bayangkanlah kalau pemimpin negara yang tak pernah, ramai pemimpin negara akan hadir ya. Banyak daripada 162 negara yang menandatangani itu, lebih setengah hadir ke persidangan tersebut. Ustaz, mungkin kita lebihkan 15 minit lah, ramai sangat orang bertanya ni. Boleh Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Menarik Datuk Seri sebut tadi, Profesor, lifestyle lah, itu satu benda yang elok kita masyarakatkan. Betul juga Datuk Seri sebut kan, nak ke masjid, nak ke surau kan, maknanya berjalan kaki lah kan. Kadang-kadang kita berebut nak cari parking kan, tapi kita terlupa sebenarnya ada yang kita boleh buat. Baik, kita sambut soalan yang berikutnya. Pelayan Facebook kita Muhammad Nordin, alhamdulillah beliau catatkan Profesor Datuk Zul dan Datuk Seri Zaini Ujang dikurniakan Allah hikmah untuk menyusun kitab 40 hadis lestari alam. Kupasan urus tadbir bahan-bahan toksik yang tidak mengikut prosedur yang selamat. Dalil dari surah Ar-Rahman 1 hingga 13 sebagai dasar Al-Mizan menjaga keseimbangan ekosistem. Datuk, mengapa tidak kembali kepada kebenaran, memperbaiki kerosakan dengan ilmuwan-ilmuwan Islam menerajui adaptasi pemanasan bumi mendatang? Ini saya kira Profesor Datuk Dr. Zul dan juga Datuk Zaini Ujang yang boleh menjawab, silakan. Bagi Datuk Seri jawab tu benda-benda teknikal saintifik tu, saya sokong nanti. Datuk Seri, macam mana? Ya, silakan Datuk Seri. Kita jangan terlampau generalistik lah dari segi assessment kita. Ya, contohnya untuk membolehkan seseorang itu menghayati cara hidup baru, pemahaman baru, perlukan masa, kefahaman. Dan kita pun tahu bahawa ayat-ayat Quran itu memberikan asas dan dasar yang evergreen, di keadaan mana pun boleh digunakan. Sebagai ulama dan sebagai ilmuwan, tugas kita ialah memahami, kemudian tu bagaimana nak melaksanakan dalam keadaan tertentu, di suasana tertentu, zaman tertentu. Jadi buku yang cerita pasal buku balik. Memang kita ni cerita pasal buku kan? Ya, betul. Buku ini bicara tentang benda tu. Kalaulah tuan-tuan baca kat sini, saya fikir semua benda yang kita nak sepatutnya buat untuk comply dengan persidangan perjanjian Paris ataupun hidup secara Islami. Dan kita dah sebutkan contohnya sekarang ni, ada kecenderungan di kalangan mereka yang mencintai alam sekitar ini hidup secara hipis. Pakai baju rumah ada 5 baju je, 5 helai baju je. Kasut ada 1 contohnya. Jadi saya fikir kalaulah kita mengikut cara hidup sedemikian yang dipanggil sebagai minimalis, rugilah. Lebih baik kita hidup sebagai seorang ahli sufi dan sebagai seorang yang zuhud daripada kita menjadi seorang minimalis. Minimalis mungkin tak dapat pahala, tapi kalau kita zuhud dapat pahala. Itu yang kita dalam buku ni kita jelaskan. Dan apakah perkara yang kita nak zuhud? Zuhud dari segi makanan, dari segi harta kita, dan banyak perkara lain yang berkaitan dengan itu. Dan benda ni adalah, saya harap bacalah ni. Kalau tak sempat kami ni webinar saja, ada juga orang yang dah mula ajak saya ke masjid, ke surau ni, Ustaz.
Saya kata ni patut Syekh Zul lah, dia ada tauliah, saya tak ada tauliah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri. Profesor Zul, mungkin ada tambahan, Profesor? Ya, terima kasih Datuk Seri atas input yang diberikan. Dari sudut saintifik memang macam itulah. Okey, sebenarnya kawan kita Nordin ni memang follower Datuk Seri Zaini, setia sangat. Saya baca komen-komen dia pada Datuk Seri tu, saya pun like lah. Saya nak reply pasal bidang dia bidang teknikal lah dia. Okey, macam Datuk Seri sebutlah, benda macam ni saya setuju kita kena ambil dua pendekatan. Pendekatan pertama, selama ni orang membaca hadis itu adalah dengan ulasan lama. Jadi kita kena bagi input baru, nafas baru. Misalnya lah macam yang, ialah benda ni dah disebut dalam buku kita. Bagaimana maksud imatatul adza an tariq itu, buang dalam kitab-kitab disebut buang duri daripada jalan. Jalan nak pergi masjid zaman dulu ataupun mana-manalah, lalu jalan kampung, duri, sakai dan sebagainya, kena baju, koyak. Jadi kalau nak ibadat tak boleh dan sebagainya. Jadi buang duri itu dapat pahala. Itu sebahagian pada cabang iman lah. Okey, tapi hari ini mungkin jalan raya dah jadi highway dah. Mungkin tak ada dah duri itu. Yang adanya adalah kontraktor-kontraktor, kumpulan-kumpulan jahat yang ni tebar paku atas jalan raya tu. Ya, dan dekat-dekat kona selikuh tu minyak ataupun minyak masak dan sebagainya. Dan di ujung sana ada towing yang sedang menunggu untuk menangguk di air keruh misalnya, menahan luka di pergentingan. Okay, budaya tu budaya haram, budaya tak sihat. Kita kena beri dimensi baru dalam pentafsiran hadis ini, bahawa tak ada lagi dah buang duri di jalan tu. Yang nak kena buang paku, lori-lori yang tak ikut peraturan, bawa bongkar kayu, jatuh atas jalan raya, atas highway, motor lalu tanpa perasan dengan kelajuan 1 km sejam tu, sudah tentu maut padanya kan. Okey, kita pun kata, okey, imatatul adza anit tariq. Kita pun berhenti kereta kita, pergi buang. Kena tengok juga tu, tak kena buat mati kita, bukan mati orang. Jadi benda-benda macam ni lah, benda-benda kebijaksanaan dalam memberi nafas baru pentafsiran ulasan hadis tu. Artinya kena ada mekanisme lain. Misalnya di belakang lori itu ada, sekiranya saya memandu dalam keadaan bahaya, sila WhatsApp nombor ini. Kita pun WhatsApp. Terima kasih kerana menghantar WhatsApp, tindakan akan diambil. Nampak tak ambil tindakan? Kita pun WhatsApp sekali lagi. Terima kasih kerana, tak, komputer jawab, bukannya ambil tindakan. Jadi yang tu bukan tak berjaya, tak berkesan. Jadi kena ada talian-talian tertentu. Saya ingat saya kat UK kan masa buat PhD. Saya langgar traffic light warna merah pukul 3 pagi. Saya kat kota London, baru balik dari Tamrin lah. Dekat Glasgow, sampai kat London tu pukul 2 pagi. Langgar traffic light warna merah. Saya rasa few second dia lepas sikit. Polis pun tahan saya. Saya terlanggar lampu merah tadi. Saya kata, minta maaf lah. Dia kata mabuk. Tak mabuk, I am Muslim. So many Muslim dia kata mabuk kat sini. Dia kata, Allah, tak lepas lesen aku mengaku aku Islam. Dia kata ramai paki kat sini. Saya kata mabuk. Allah, buka dia nak test dari punya ni kan. Mabuk ke tidak? Maknanya kan nak guna lesen nama Islam pun tak selamat. Tak ada selamat. Jadi apa maknanya sini? Maknanya sistem mereka tu bagus tau. Sekejap saja boleh detect orang melakukan kesilapan. Cuma ialah ada minda lah beritahu bahawa ni malam tak ada orang. Jadi saya tengok lama dah lampu merah, saya pergi je lah. Dia maafkan. Cuma dia educate kita tau. Dia educate kita. Jadi benda-benda macam ni lah saya katakan kita kena beri nafas baru. Sama ada dalam ulasan teks hadis, Quran dan sebagainya itu sesuai dengan keperluan masa kini, dan juga pengurusan masa kini mesti disesuaikan dengan bukan sekadar melepas batuk di tangga. Maksudnya kalau air bocor tu kita buat laporan tu akan action taken tu dalam berapa? Jadi KPI ISO dia tu dalam masa 1 jam menerima laporan, maka tindakan selesai akan diambil. Saya pernah cakap kat Datuk Seri, depan rumah saya paip bocor, paip bomba tu bocor. Saya telefon datang.
dia datang tengok, kata, oh ni bukan kawasan saya, kena tunggu kontraktor lain yang akan handle benda tu. Kontraktor lain tu datang tu petang, berapa banyak galon air. Saya ambil gambar, saya hantar kepada pihak yang berkenan. Tapi gitu, terima kasih kat saya pun tak ada. Jadi pembaziran berlaku melalui budaya hidup yang tidak betul lah. Yang keduanya, lupa dah nak sebut. Kata tadi nak sebut dua. Yang keduanya adalah kita mesti mengajak masyarakat beri satu pedoman baru bahawa setiap teks hadis itu ada makna segera dan makna selapis dan ada makna berlapis. Macam Datuk Seri ada beri input kepada saya kan, bila Rasulullah suruh pergi ke masjid berjalan, itu sebenarnya dia menggalakkan kita mengamalkan budaya sehat, hidup sehat. Itu implied meaning. Itu makna dua lapis daripada hadis itu. Bukan sekadar pergi ke masjid, pergi ke mana-mana aktiviti itu, berjalan kaki itu dengan tujuan untuk menunjukkan kita tidak produktif dan sebagainya, tapi sebenarnya budaya hidup sihat. Jadi Datuk Seri beri input lain untuk mengurangkan karbon, untuk mengurangkan tenaga, gas dan sebagainya di udara. Jadi pada masa yang sama kita sihat. Dan ilmu-ilmu pakar-pakar kesihatan sebut dah, Ustaz Zarifi, kita setiap hari kurang-kurangnya kena jalan 10,000 step satu hari kan? Ya, betul. Bukan main pakai jam ni, tapi tak boleh misalnya lah. Jadinya kan, itulah tambahan daripada apa yang disoal Encik Nordin tadi. Mana kita memang sukar untuk membuat perubahan ini kecuali ada kesedaran. Dan kesedaran ini seperti beginilah kita buat webinar, dan kalau boleh dimasukkan dalam kurikulum pengajian pendidikan, lalu kita namakan tarbiyah. Bila tarbiyah tu insya-Allah generasi itu kekal, kerana tarbiyah inilah yang akan menjamin anak-anak mewarisi pemikiran kita hari ini dan melihat negara kita suatu ketika nantilah merupakan negara yang sihat. Terima kasih. Terima kasih Profesor Zul. Saya setuju sangat apa yang Profesor sebut tadi. Bagaimana buku 40 hadis ini, Pelestarian Alam Sekitar, telah pun dikumpulkan oleh Profesor Zul dan juga Datuk Seri Zani Ujang, dan ia diberikan ulasan dengan nafas baharu, dapatan-dapatan baharu, gabungan tulisan ulama dan juga profesional. Jadi saya kira contoh kalau kita di peringkat sekolah menengah, cantik sangat dah ya, cantik sangat Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah-sekolah berasrama dapatkan buku ini dan kita kuliahkan kepada anak-anak murid kita di sekolah menengah lagi. Jadi saya kira subhanallah, boleh dapatkan buku ini seperti Cik Khair Ngadirun catatkan di ruang komen. Boleh WhatsApp Forum Press ke nombor 019 500-1254 dengan menyatakan jumlah naskah, nama, alamat dan nombor telefon untuk dihubungi. Baik, Profesor Madya Dr. Nur Najian, kita sambut soalan berikutnya juga dari Encik Muhammad Nordin. Beliau bertanya, Prof Najiah menekankan bahawa hanya Islam adalah agama di sisi Allah. Bagaimana boleh kita perjelaskan peranan cendekiawan Muslim dalam tamadun, industri yang jelas selari dengan sistem sekular yang memisahkan agama dengan urusan dunia? Apakah akta-akta dalam urus tadbir alam ini wajib mengikut do's and don'ts menurut maqasid syariah? Dr. Najihan. Terima kasih Ustaz Zarifi dan kepada saudara yang bertanya ya, Nordin tadi Nordin. Baik, sudah tentu, sudah terang lagi bersuluhlah kalau nak respon kepada soalan yang diberikan, iaitu tentang dasar-dasar dan segala bentuk peraturan dunia ni, kita ikut kepada apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan apa yang telah dipraktikkan oleh sarjana-sarjana Muslim yang lepas, ya, itu sudah pasti tidak dinafikan lagi lah, ya, jawapannya yang ringkas begitu. Jadi begitu juga saya ingin kaitkan apa yang Datuk Seri sebut tadi. Dalam kita cuba untuk mengembalikan lifestyle kita yang telah dirosakkan lah, ataupun telah dimasukkan elemen-elemen sekularisme daripada penjajah kan, yang mana sistem pendidikan kita dulunya telah dipisahkan kurikulumnya daripada aspek ketuhanan kepada aspek material sahaja, ya. Jadi alhamdulillah kita lihat bagaimana perkembangan Islam sekarang ini, mutaakhir ini sudah mula kembali kepada melihat asas ataupun sumber
kepada percambahan ilmu, kepada sebarang bentuk aktiviti, sebarang bentuk penggubalan dasar, sebarang bentuk peraturan di dunia ini sudah dilihat kembali kepada sumber yang autentik tadi. Dan sukalah untuk saya menyebut kita punya, saya daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, jadi nak promote sikit lah. Kalau Universiti Sains Islam Malaysia sama macam UIA, kita pun alumni Ustaz Zarifi kan, UIA. Dua institusi ini memang filosofinya kita boleh kata adalah untuk mengembalikan semula keilmuan itu pada sumbernya yang betul lah, pada sumbernya yang asas. Jadi insya-Allah by time pass dengan sasaran yang telah dibuat kan, dengan penubuhan pusat-pusat pengajian tinggi yang matlamatnya, falsafahnya adalah untuk mengembalikan kegemilangan Islam dengan mengembalikan semula sumber keilmuan itu, sumber lifestyle itu kepada sumber yang autentik, iaitu hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, selain apa yang telah dikembangkan oleh sarjana barat. Insya-Allah dengan gembeling dan istiqamah, kerja kuat daripada semua pihak, dengan kesedaran dan kefahaman dari semua pihak, insya-Allah kita yakin dunia akan semakin baik dan manusia akan mula kembali kepada lifestyle yang seperti digariskan oleh Islam. Jadi saya suka untuk membaca satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan orang yang menyayangi. Kata Nabi SAW pada hadis Sahih Bukhari, Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ni ada dikupaskan dalam buku ni pada bab yang ke-23 tak silap saya. Ada salah satu di dalam buku ni yang bermakna orang yang memberi kasih sayang, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sayangilah orang yang di bumi, nescaya kamu akan dikasihi orang yang di langit ataupun makhluk yang di langit, ya. Jadi kita nampak bagaimana Islam sangat menekankan kasih sayang. Yarhamahumur Rahman, orang yang menekankan kasih sayang. Kalau kita propose ataupun kita mengiklankan tagline kasih sayang untuk disebarkan sesama manusia, sesama makhluk di muka bumi ini, termasuklah dengan alam, dan di situ adalah kunci kepada pelestarian. Bila mana anak-anak kecil kan, kita ajar tentang kasih sayang kepada binatang, kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan sejak kecil lagi, maka mentaliti ini akan dapat dipasak daripada kecil dalam education, early childhood education. Jadi dia akan membentuk satu ekosistem lifestyle yang berkasih sayang dengan semua makhluk termasuk alam sekitar. Dan menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberikan garanti bahawa mereka yang berkasih sayang dengan makhluk di bumi ini, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang penduduk di langit. Siapakah penduduk di langit itu? Sudah pasti para malaikah. Dan bila malaikah ini sayangkan kita semua, apa yang dia akan lakukan? Malaikat akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampunkan dosa-dosa kita yang berkasih sayang itu. Jadi kembali semula kepada soalan saudara Taufik tadi tu, saya kira tidak dapat dinafikan memang sumber utama untuk kita bergerak ataupun lifestyle yang perlu kita jalani selepas ini, from now onwards, ialah berpandukan daripada apa yang ditinggalkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga pencerahan daripada sarjana-sarjana Muslim yang lepas. Sebelum tu pengerusi, saya nak bacalah satu hadis pada hadis yang ke-15, sangat menarik perhatian. Bila mana kita nak menanamkan apa kita kata sifat kasih sayang, khususnya dalam konteks pelestarian alam ni, kita berkasih sayang dengan makhluk kan, saya nak ambil konteks tumbuh-tumbuhan lah. Jadi untuk pendidikan anak-anak kecil kan, satu hadis Nabi SAW yang ada pada hadis ke-15 buku ni, an Fannaj, ya, qala ar-rajul sami'tu Rasul SAW yaqul bi udhunayhi hatain man nasaba syajaratan fasabara ala hifziha wal qiyam 'alayha hatta tuthmir kana lahu fi kulli syai'in yusabu min thamaratiha sadaqatun indallahi azza wa jal. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kitab musnad. Maknanya daripada Fannaj radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, bahawa seorang lelaki telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di tepi dua telingaku. Maksudnya
sangat rapat. Jadi kalau kita dalam daily life kan, kita cakap something yang penting, sampai kadang-kadang kita terpaksa diam. Kita cakap dengan suara yang perlahan dan agak berbisik. Dia nak tunjukkan kadang-kadang benda tu, Masya Allah, penting, sangat penting ya. Kata sahabat tu ialah, sesiapa yang menanam, kata Nabi lah, disampaikan apa yang didengar daripada Nabi, sesiapa yang menanam sepohon pokok, kemudian dia bersabar menjaga pokok tersebut sehingga berbuah, maka setiap manfaat yang diperolehi daripada buahnya adalah dikira sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gist daripada hadis ini ada dua perkara. Pertama, orang yang menanam pokok dan dia bersabar tunggu pokok tu berbuah, dia mendapat fadilat, dikira bila buah tu dah berbuah, pokok tu dah berbuah, dia akan mendapat sedekah. Jadi Rasul SAW tak highlightkan perkara lain kecuali sabar. Jadi nak kata apa? Dalam proses yang lebih konteks yang lebih luas lah untuk pelestarian alam ni, dia memerlukan proses, dia memerlukan masa dan dia memerlukan kesabaran. Jadi sekecil-kecil perkara, aspek tanam pokok pun Nabi SAW kata nak tunggu pokok berbuah, kalau orang tu sabar dan bila mana pokok tu berbuah, orang lain dapat manfaat daripada buah, dia dikira sedekah bagi orang itu, sedekah yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi saya kembali semula kepada education. Kalaulah hadis ini diajar kepada anak-anak, ya, diajar kepada anak-anak ataupun diberikan kefahaman kepada para petani contohnya, kepada mereka yang mengusahakan tanaman secara besar-besaran contohnya, ataupun dikongsikan di kampung-kampung saja sudah cukup ya, saya kira, dengan masyarakat awam dan sebagainya yang sukakan menanam pokok contohnya. Betapa Allah itu mengiktiraf orang yang bersabar ketika menanam, contoh pokoknya tak berbuah, lambat berbuah, dia bersabar. Ataupun mereka bersabar dalam mencipta teknologi-teknologi baru. Bagaimana supaya pokok ini dapat dihasilkan sesuatu yang kreatif, contoh baja yang kreatif ke, cara penanaman yang lebih kreatif ke, ada teknologi-teknologi baru yang lebih kreatif supaya dapat menggalakkan pokok berbuah. Jadi konteks proses di tengah-tengah sebelum pokok berbuah tu, so invention kita ataupun effort yang kita put ketika menanam pokok sehinggalah pokok berbuah, itu dikira sebagai satu bentuk kesabaran. Dan kata Nabi SAW, fasabrun jamil. Fasabrun jamil, dan sabar itu adalah sesuatu yang indah di sisi Allah kerana innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tanam pokok je. Tanam pokok je, dia dapat nilai orang yang sabar di sisi Tuhan, dan innallaha ma'a as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi bukan nak kata Allah bersama orang yang sabar tu hanya sekadar kalau dia beriktikaf di masjid, bukan sekadar dia pegang tasbih, tidak. Tetapi hatta petani-petani di lapangan, di sawah padi, dia bersabar dengan ujian musibah, serangga, bencana dan sebagainya terhadap tumbuhan, dia bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama mereka itu. Jadi itu dia Tuan Pengerusi ya, Ustaz Zafiri pula. Betul. Ustaz Zarifi. Ustaz Zarifi ya. Begitulah boleh kita saya tambah. Sementara Ya, Sila Datuk Seri, sila. point tu ni ada satu kajian, sebab tu kita kena tahu bahawa pentingnya pokok ni. Ni ada satu kajian yang dibuat oleh sekumpulan penyelidik daripada Zurich, Switzerland. Dia mengatakan bahawa kalaulah kita tanam 1 trilion pokok, itulah kaedah yang paling baik sekali untuk menangani masalah perubahan iklim ni. 1 trilion pokok, maknanya keluasan bumi yang diperlukan ialah sebesar Amerika Syarikat. Ya, kalau kita boleh tanam pokok sebanyak itu, dia akan menyerap semua sekali gas-gas karbon dan ataupun gas-gas rumah kaca yang ada ni. Ini bukan kecil. Tanam pokok ni Nabi sebut banyak kali. Dan dalam hadis kita ni, Profesor Zul, dalam buku ni banyak hadis. Hadis yang ke-10 sebagai contohnya. Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun
Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW sabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia menjadi sedekah baginya. Jadi kami dalam membahaskan perkataan dimakan oleh itu, bukan hanya dimakan buahnya, sebab di sini tak sebut buah ya. Disebut tentang dimakan sama ada daunnya, buahnya, ataupun digunakan oksigen yang dihasilkan daripada pokok ini, kita akan mendapat sedekah. Jadi tanamlah pokoknya banyak. Ya, sebab itulah saya sebutkan tentang green vaksinasi tadi. Pada tahun 2017, saya menjadi pengerusi teknikal kepada kejohanan sukan Asia Tenggara, SEA Games 2017. Dan SEA Games itu adalah SEA Games yang pertama di mana kita jadikan green SEA Games. Maknanya semua perkara yang melibatkan pelepasan gas karbon itu kita gantikan dengan pokok. Ya, macam ni tadilah kajiannya. Jadi persoalannya siapa nak tanam 1 trilion pokok? Kerajaan Malaysia telah menetapkan bahawa akan menanam 100 juta pokok. Kalau kerajaan Malaysia 100 juta, kerajaan lain juga menanam pokok, lama-lama kita selamatlah bumi ini dari segi peningkatan suhu bumi. So apa yang saya nak sebutkan bahawa hadis yang kita bicarakan ini kontekstual. Semua bahan yang saya sebutkan tadi semua dalam buku ni. Ya, jadi mungkin susah nak mengajar ni Ustaz, sebab kadang ustaz-ustaz ni ada 2-3 orang tu dia kata saya nak mengajar tapi kena berguru dulu. Ada kelas. Jadi saya tak ada masa. PKP ni berlaku, jadi nak dapat masa Profesor Zul tu sangat susah. Saya bolehlah hadir sesekali, tapi Profesor Zul tu lagi susah daripada saya. Jadi nak dapat kumpul kami berdua, nak menghadap orang 2 hari, 3 hari, nak pastikan yang kita betul-betul faham tentang hadis ni, agak susah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tahun depan kita ada ruang untuk buat perkara tu. Cuma yang saya nak sebutkan, Dr. Najihan tadi sebut tentang sedekah. Okey, itu bagi orang kata kalau saya nak sedekah benda lain boleh. Tapi kepentingan sekarang ni adalah sedekah pokok. Sebab sedekah pokok itu akan mengurangkan pelepasan ataupun mengurangkan peningkatan suhu bumi. Seterusnya akan menyebabkan kita, sebagaimana ayat yang pertama disebutkan oleh Profesor Zul daripada surah Ar-Rum tu, ya, kita telah melakukan kerosakan. Selepas melakukan kerosakan itu ada bencana yang menimpa kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bencana tu ialah peningkatan suhu bumi dengan pelbagai macam bencana yang berurutan, banjirnya, hujan, ribut dan sebagainya, gempa bumi. Ini semua kerosakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia supaya kita kembali. Jadi kembali ini bukan hanya beristighfar saja. Cari cara macam mana mengatasi masalah tersebut. Dan Nabi dah sebutkan dalam kitabnya, dalam hadisnya, dalam hadisnya, kepentingan kita menanam pokok. Dan nanam pokok yang sangat penting. Kalau peperangan pun pokok tak boleh ditebang. Boleh bunuh orang, pokok jangan ditebang. Tak boleh. Ya, kepentingan pokok itu. Kalau tidak, takkan disebutkan pokok itu tak boleh ditebang. Jadi benda-benda yang kontekstual ini yang kita bicarakan dalam 40 hadis plus dalam sekitar. Sekurang-kurangnya apabila kita mengikuti minggu depan, hari Isnin, akan bermula persidangan di mana pemimpin-pemimpin besar dunia akan berbicara tentang komitmen negara masing-masing, termasuklah Malaysia. Malaysia akan menjadi negara sifar bersih pelepasan gas-gas rumah kaca seawal-awalnya pada tahun 2050. Amerika selewat-lewatnya 2050. China 2060. Singapura pada separuh penggal kedua abad ini. Maknanya daripada 2051 sampai 100. Dan Indonesia 2060. Semua komitmen itu dinyatakan semasa persidangan ini. Dan kita akan dapat perhatikan. Saya nak pastikan yang kita tahu, satu, kurangkan karbon, yang keduanya kita serap karbon. Negara lain tak semewah Malaysia. Sebab 53% daripada muka bumi kita, 55.3% daripada muka bumi kita diliputi oleh hutan. Ya, tak seperti negeri seperti Indonesia, tak sebanyak itu. Dan banyak negara lain, saya bercakap dengan Menteri Alam Sekitar Brazil, bila saya kata 55.3, dia tercengang. Sebab Brazil pun walaupun tropika seperti kita, tak sebanyak itu liputan hutannya. Kalaulah kita tambah lagi, itu yang penting. Itu yang kita akan bicarakan dalam persidangan ataupun dalam rundingan nanti, bagaimana kita nak jual karbon ke negeri lain.
Kalau tanam pokok, hutankan negeri kita, kita boleh dapat duit lagi. Sebab kita menyerap karbon untuk negeri yang menghasilkan karbon yang tak boleh dilangsaikan dengan pengurangan. Ya, jadi kita kurangkan sumber karbon menerusi pembakaran bahan api fosil yang paling besar sebab 80% berkaitan dengan itu, tukar kaedah kita berkenderaan dan sebagainya. Pada masa yang sama kita tanam pokok. Dua perkara ni kena buat sekali, serentak. Barulah kita dapat net zero tu, ataupun dalam bahasa Melayunya sifar bersih. Wallahu a'lam. Kita nak bagi kontekstual. Ya, ustaz-ustaz dan hadis tu saya akan tarik hadis tu kepada apa yang benar yang berlaku. Ya, ada benda tu dah terakam. 1400 tahun dulu Nabi dah sebut benda tu. Betul. Ustaz Zarifi. Cantik sangat Datuk Seri bila mengulas perkara ini dan mengaitkan dengan realiti kehidupan kita. Profesor Zul, ada sesuatu? Ya, saya nak syorkan supaya Datuk Seri explore sikit lagi dalam Facebook dia tu. Sedekah tu sedekah oksigen dengan tanam pokok dan juga metod jual beli karbon. Boleh tak berlaku misalnya supaya kita boleh bawa hantar pergi keluar karbon-karbon yang banyak ni dan kita penyerapan beli karbon. Dia ada dua, satu pengurangan karbon, satu lagi penyerapan karbon. Penyerapan karbon menerusi pokok, pengurangan karbon menerusi teknologi. Green teknologi, contohnya enjin yang mesra alam, pembakaran yang mesra alam, macam itulah. Ya, dua je dia punya formula je. Dalam buku ni semua ada. Itu sebab kena syarahkan buku ni. Saya takut nanti ada 2-3 orang ustaz yang dah mula mengajar, dia tak sentuh bab tu. Bila dia sebut tentang sedekah tanam tu, je sedekah hanya buah saja. Buah tu adalah setahun, mungkin sebulan ya buah durian tu berbuah. Tapi setiap hari menghasilkan oksigen tu sentiasa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon, ya, menyerap karbon dioksida, itu yang penting. Sebab itulah berwarna hijau. Hijau tu maknanya adanya klorofil yang berperanan menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Dan sekarang ni keadaan kita semua orang faham tentang oksigen ni. Orang yang kena COVID apa semua, dia yang takuti tak cukup oksigen dalam pernafasan kita ataupun dalam badan kita, sistem pernafasan kita, menyebabkan kematian berlaku. Jadi oksigen ni kita dapat daripada mana? Daripada pokok. Ya. Saya fikir beri oksigen, sedekah oksigen tu, ni fikir saya lah ustaz, entah share-share ni kena bahaskanlah. Lebih bermakna, lebih sustainable, lebih banyak pahalanya berbanding dengan sedekah kita dalam bentuk buah yang setahun sekali berbuah. Kalau pendapat awal saya kan Datuk Seri, ni sebagai perkongsi yang pintar lah kan. Sedekah tu nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lagi mahal, lagi benefit kepada pengguna yang berhajat, itu lagi tinggi nilainya. Semua kita berhajat pada oksigen, semua kita stok satu hari oksigen. Tiba-tiba ada orang sedekah oksigen lebih mahal daripada buah apple sebiji. Oksigen itu kerana nak buat. Kemudian air pun sedekah juga. Pasal nak orang cakap dulu lah, nak hasilkan air tu kena ada H2O, katakan tak? Tiba-tiba air pun disedekah juga. Mahal air tu berbanding dengan harga buah misalnya. Jadi kan itulah fleksibel, itulah murunah yang ada dalam Islam. Di mana mengikut keadaan keberhajatan seseorang, nilai sedekah itu akan tercapai. Kalau saya boleh tambah sikit, tadi saya tak nak cakap lah. Boleh tambah sikit je, dah cakap. Silakan Prof. Ya, jadi inilah kelebihan yang ada pada agama kita yang kita perlu faham. Dia menanam bibit dalam jiwa kita redha, ya. Kita tanam pokok, penat, tiba-tiba dimakan oleh binatang kata, ataupun dicuri oleh orang. Rasulullah sebut kata sedekah, ya. Sedekah, dapat pahala sedekah. Artinya menanam dalam jiwa kita rasa redha. Satu, bila ada rasa redha, kita akan positif lah. Kita tidak akan mudah kecewa, tak ada guna lah tanam awak curi, tak ada guna lah tanam awak curi. Betul, tapi ada reward tu. Tuhan dah masuk dalam akaun awak di akhirat, awak dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita faham itu, kita akan terus tidak mudah give up, tidak mudah rasa kecewa, kerana kita tahu tak apa tak dapat makan ini, dan kita dapat ganjaran pahala di hari akhirat.
Dan satu benda yang kita tak pernah fikir sebelum pada ni. Hari ni baru kita fikir bila Datuk Seri sebut tadi. Iaitulah oksigen yang dikeluarkan, yang diberi oleh pokok-pokok yang kita tanam itu. Ya Rabbi, berapa banyak sedekah dah kita beri. Kerana orang tak bayar sesen pun yang tu. Kalau kita cas lalu kat tepi pokok saya bayar 15 sen. Contohlah kan. Kemudian awak pergi taman. Pekerja-pekerja yang mengindahkan taman bunga, majlis bandaraya punya. Itu juga effort awak menyebabkan pokok tu mengeluarkan oksigen yang berkualiti. Itu sedekah juga tahu. Jadi bukan pemilik saja yang dapat pahala, pengusaha yang usahakan bagi segar pokok tu, siram air tiap-tiap hari tu, bagi baja dan sebagainya, juga merupakan sedekah. Betapa banyak reward yang diperoleh yang kita share daripada satu orang dengan seorang yang lain. Sebab itu Rasulullah sebut ikat terus dengan sedekah. Artinya awak jangan ingat hidup awak di dunia ni saja, awak dapat di hari akhirat. Benda tu kalau kita tak ulas, kalau kita tak sebut, dan kalau tak ada kita faham ilmu-ilmu sains macam ni, kita akan beritahulah dimakan oleh burung, sedekah. Kemudian dicuri oleh orang, sedekah. Sekadar itu. Pada masa yang sama sedekah juga dah banyak dah yang kita tidak tahu. Nak menjelas sikit. Kadang-kadang bila pokok tu tak berbuah, 2 tahun tak berbuah, ada tebanglah tak berbuah, dia kata. Tapi kita lupa. Ya. Dia menghasilkan oksigen. Betul. Itu sedekah kita. Allahu Akbar, dia kata. Dan durian ni ataupun pokok apa saja kita tebang tu sebenarnya, kalaulah nak mengambil masa nak sampai ke tahap itu, katalah tingginya dah 20 kaki, 30 kaki, itu mengambil masa 10 tahun. Dah banyak daun-daunnya yang tumbuh dan dah banyak pahala kita dapat, tiba-tiba kita tebang. Allah. Datuk Seri, mengikut ilmu yang Datuk Seri mengaji lah. Di antara pokok-pokok tu ada tak? Antara pokok yang memang very yang paling produce oksigen. Yang paling banyak sekali ialah pokok mangrove ataupun bakau. Pokok bakau ni, hutan bakau ni 6 ke 7 kali lebih banyak serapan gas-gas rumah kaca berbanding dengan hutan tropika. Itu Datuk Seri bagi lecture lain kali pula lah ya. Itu banyak kita lah. Menarik betul perbincangan petang ni. Datuk Seri, Profesor Zul, Dr. Nur Najiham, menarik betul perbincangan petang ni kerana perkara baru kita dapat angkat pada petang itu. Kita fikir bersama yang tadi Datuk Seri dan Profesor Zul dan Dr. Najiham sebut konsep sedekah tadi. Dan alhamdulillah Datuk Seri, petang ni saya lihat di Facebook kita telah menarik pendakwah-pendakwah muda kita, contohnya Da'i Afikah, kemudian pendakwah muslimah Wan Nur Hazila, pendakwah muslimah Nur Aqidah Mawardi, Da'i Anas. Mereka ini kumpulan pendakwah anak muda yang bersiaran di TV, di radio. Jadi kita mengharapkan anak muda inilah yang akan sambut gagasan kita ini. Dan juga Profesor Madya, Dr. Farid Ravi, Abdullah pun ada ni, pemangku rektor kuis kita. Boleh mencatatkan komen. Terima kasih banyak Profesor Madya, Dr. Farid Ravi, dan juga sahabat kita Saudara Miur Isfandi dan Tuan Zaidi daripada Pejabat Menteri yang memberikan sokongan kepada kita. Jadi saya kira perbincangan kita pada petang ini menonjolkan indahnya Islam dan ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Itu merupakan, kita kata, indahnya Islam, dan Islam bersifat seperti Profesor Zul tadi, bersifat fleksibel. Kita adaptasi dengan dapatan-dapatan semasa. Jadi mudah-mudahan 1 minit boleh tak Ustaz Zarifi? Ya, sila Prof. Datuk Seri, dah idea ada. Kalau Datuk Seri cakap tadi soal penyerapan karbon dioksida kan? Karbon dioksida ya. Karbon dioksida. Ada pula dari segi pokok tanaman ni yang boleh membantu mengurangkan bahan-bahan terbuang ni daripada terbiar dengan lalat, dengan berbagai-bagai kuman dan sebagainya, tetapi diurus segera oleh pokok-pokok, dimenang segera oleh pokok, kemudian melalui proses al-istihalah dia mengeluarkan produk lain. Ada tak? Okey, ini kita sebut sebagai composting. Sorry. Composting. Kita kena buat composting. Composting ni banyak dibuat lah. Negeri-negeri yang menghadapi masalah
dari segi kekurangan baja kimia, mereka ni menggunakan bahan kompos. Dan banyak negara yang saya tahulah seperti, saya tak nak sebut negara-negara seperti Indonesia, Thailand apa semua, dia tak banyak sampah. Sebab sampah itu digunakan orang untuk pelbagai tujuan. Ya, bila buang sampah, orang ambil sampah tu untuk pelbagai tujuan. Ya, sedangkan kita ni yang nampak Allah sampah ni kotor dan sebagainya. Itu yang menjadikan sampah bertimbun-timbun di negeri kita. Ya, jadi penggunaan itu sangat penting. Dalam konteks moden kita panggil ekonomi kitaran, circular economy, bukan sekular, circular economy. Dalam buku ni ada semua cerita. Ya, persoalan-persoalan yang kita ada dalam buku ni sometimes sebahagian itu agak saintifik lah, ditulis oleh seorang profesor yang lari dari universiti dan seorang profesor yang berkhidmat di universiti masih. Tapi saya fikir banyak perkara yang kita boleh syarahkan kalau kita dapat go one by one. Contohnya kita kumpulkan 3 hadis yang pertama, 4 hadis yang pertama. Kita akan syarahkan itu supaya kepahaman ini kini ada. Saya tak nak nanti orang seolah-olah merasa bahawa Islam tak ada kena-mengena dengan perubahan iklim. Islam tak ada kena-mengena dengan isu besar yang orang bicarakan sekarang ni. Sedangkan Islam telah menyediakan jawapan. Cara hidup Islam itulah menyelesaikan masalah. Contohnya, tak payah kita fikir pasal minimalis. Apa nak fikir? Kita jadi orang zuhud. Kita jadi orang yang yang warak cukup. Itu dapat pahala. Kalau minimalis belum tentu dapat pahala. Okay, terima kasih. Sorry Ustaz Zarifi, saya kacau. Ya. Tak apa, Profesor. Alhamdulillah. Jadi saya kira perbincangan kita setelah pukul 5.45 petang telah sampai ke garis penamatnya. Terima kasih kepada semua penonton kami dan tentunya buku ini perlu kita dapatkan bersama-sama dan saya percaya sifu kami Cik Khair Ngadirun akan menutup dengan terus mempromosikan buku ini. Jadi terima kasih kepada ahli panel kita dan tuan rumah kita Datuk Seri Engineer Dr. Zani Ujang atas jemputan pada petang ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Cik Khair Ngadirun, silakan. Terima kasih Ustaz Zarifi. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program ni, ramai sebenarnya petang ni. Petang Ahad yang selalunya orang bersantai, beriadah atau ke mana-mana saja, tapi yang mengikuti kita ramai. Betul lah kata Dr. Zaini, kita bawa Ustaz Zarifi ni, kita akan dapat mat'u yang lain, orang-orang lain yang baru tu. Kita nampak supaya ini lebih meluas dan sepanjang hampir 3 tahun buku pelastarian hadis alam sekitar ni kita keluarkan dari edisi pertama hingga edisi sekarang, kami dah banyak kali bawa webinar. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih sikit lah. Tak. 2 tahun sebab 17 Disember 2019. Pelancaran ya? Okey. 2 tahun ni saya dah berpuluh webinar kita buat tentang buku ni. Dan kebanyakannya saya mengikuti. Dan saya dapat ilmu baru setiap kali. Dan hari ini banyak betul ilmu baru yang saya dapat. Ada dikaitkan dengan COP26 kan. Saya melihat ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan perkara yang banyak benda yang boleh kita kupaskan. Saya fikir Datuk Sri Zaini betul bila kita katakan lepas ni kita kena lebih spesifik, ambil 1-2 hadis dan kita betul-betul kupas supaya dia lebih jelas. Dan saya fikir Prof Zul macam biasalah Datuk Sri kan. Ya. Susah nak dapat waktu dia. Dia jadi imam nikah, jadi nak buat universiti Quran, macam-macam semua terlibat. Dan baru ni pula dia sibuk dengan pilihan raya Melaka pula. Hebat. Jadi nak dapat waktu dia susah. Dan kita ada tetamu baru, Prof Nur Najihah, yang kita harapkan dapat memberi ruang untuk kita mengupas tajuk ini lebih lanjut. Saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan kalau memiliki buku ini akan jadi buku yang kita kata tak lapuk di hujan, tak lekang di panas, lebih kurang. Jadi benda ni akan jadi everlasting, evergreen, malah hijau, segar sentiasa. Tiap kali kita baca kita dapat ilmu baru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli buku ni, boleh saja WhatsApp ke Forum Press 019-500-1254 019-500-1254 atau yang kawan saya ke FB boleh je masuklah FB saya, Every Datuk Sri Zaini. Kita akan balas dan kita akan hantar buku tersebut. Kita percaya bahawa buku ini boleh dapat memberikan manfaat dan menerangkan kepada
keseluruhan warga bahawa Islam ada penyelesaian kepada setiap permasalahan. Cuma kadang-kadang kupasan kita tak sampai. Sebab tu saya fikir kombinasi Datuk Seri Zaini Ujang dan juga Prof Zul ni adalah kombinasi yang mantap. Seorang yang pakar dalam bidangnya, seorang pakar dalam Quran dan Sunnah bergabung, dan saya fikir inilah jalan kehadapan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zarifi, moderator kita. Lain kali Datuk Seri Zaini akan panggil lagi. Dan juga Datuk Seri Zaini, terima kasih. Selamat berangkat ke Glasgow. Khair. Ya, saya ni ada amanah ketika 2019 sempena Malhijrah tu, saya diminta untuk mewar-warkan kerjasama dengan JAKIM tentang pelestarian alam sekitar. Jadi sebab itulah saksinya Ustaz Zarifi lah. Masih dapat tu award Maulid Rasul tu. Tak, Malhijrah. Okey. Dan saya difahamkan bahawa idea buat hadis ni pun di Mekah bila Datuk Seri bersama dengan Prof Zul. Ya, Ustaz Zarifi. Ustaz Zarifi jadi saksi. Alhamdulillah. Jadi saksi juga. Jadi Prof Dr. Nur, kita ni dapat manfaat daripada apa yang mereka ada di Mekah dulu lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua, sampai kita jumpa lagi. Dan jangan lupa beli buku ni. Siapa yang nak beli seperti yang telah kita maklumkan tadi. Terima kasih semua. Dan Dr. Seri Zaini, selamat berangkat ke Glasgow membawa misi negara. Kita doakan selamat pergi dan selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Tok Seri, Prof Zul, Terima kasih, Dr. Ustaz. Najihan, Cik Khair, terima kasih. Ya.